Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Harap semuanya baik-baik saja. Terima kasih kepada murabbi saya, ustaz saya, guru saya, Ustaz Azri yang kacak lagi berilmu atas peluang ini. Jadi pada hari yang sangat baik ini, yang hujan sekarang penuh rahmat, ingin saya sampaikan tentang first presentation saya di bawah ISC 400 tentang alamat akhirat menurut agama Kristian di bawah skop neraka. Tidak manis agaknya jika saya tidak memperkenalkan diri dahulu, bukan? Saya Muhammad Syafiq bin Raza dan saya ingin mengupaskan berkenaan dengan pengenalan tentang definisi neraka, konsep neraka dari sudut pandangan Kristian, pandangan atau gambaran umum bagi neraka, kewujudan neraka menurut agama Kristian, bentuk-bentuk hukuman yang terdapat dalam neraka, peranan pengikut agama Kristian untuk mengelakkan diri daripada terjerumus ke dalam neraka, dan yang terakhir sekali adalah berkenaan dengan konsep neraka dalam agama lain, yakni Hindu. So saya harap anda semua bersabar sebab selepas habis ini still ada round kedua. Jadi secara umumnya kita semua pasti tahu akan kewujudan syurga, neraka dan juga alam selepas kematian seperti yang termaktub dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Agama lain juga mempunyai pandangan mereka tentang neraka, tapi saya ingin highlight dari sudut pandangan agama Kristian itu sendiri. Sebagai pendahuluan, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, maksud neraka ialah alam akhirat, yakni tempat orang berdosa diseksa ataupun merupakan satu tempat yang penuh dengan seksaan, kesusahan dan bencana. The Oxford Dictionary of the Christian Church juga ada menyatakan bahawa dalam terjemahan English Bible, perkataan neraka itu digunakan untuk mewakili perkataan Sheol daripada Hebrew yang bermaksud tempat kematian seseorang, dan juga bagi perkataan Gehenna daripada bahasa Greek yang merujuk kepada tempat penghakiman yang dicipta oleh Tuhan kepada orang-orang yang melanggar perintah Tuhan setelah kematian. Hol yakni cover, dan holo adalah kata sekti bagi neraka. Ia berasal daripada perkataan Helen atau Behelion yang diambil daripada kaum Anglo-Saxon yang bermaksud untuk bersembunyi. Perkataan Latin Oculare dan Celare, perkataan Galatian daripada Greek mempunyai asal-usul maksud yang sama. Melalui etimologi ini, kita dapat simpulkan bahawa neraka merujuk kepada kawasan yang gelap dan tersembunyi. Maksud ataupun definisi yang berkaitan dengan neraka ini bergantung pada ajaran agama masing-masing. Kerana setiap agama mempunyai pandangan ataupun gambaran yang berbeza tentang apakah sebenar maksud neraka ini dan berdasarkan faktor-faktor lain. Bagi poin yang seterusnya, berkenaan dengan konsep neraka pula, menurut Thomas Scarborough, tafsiran secara literal berpendapat terdapat sekurang-kurangnya dua ciri utama, yakni ia dianggap sebagai suatu tempat yang memisahkan seseorang individu itu daripada Tuhannya. Kedua ialah tiada sebarang bentuk bantuan ataupun harapan untuk keluar daripadanya. Sebagai pengetahuan umum anda semua, di dalam kitab Bible New Testament, tiga perkataan yang berbeza telah digunakan untuk mewakili neraka, yakni yang pertama ialah Hades. Ianya berasal dari perkataan Yunani Greek dan disebut sebanyak 5 kali dalam versi Matthew sebagai Gates of Hades dan dalam versi Revelation sebagai Hades sahaja. Tapi berlaku sedikit salah faham apabila perkataan Hades ini bukan saja membawa maksud neraka, tapi juga diterjemahkan dengan maksud lain seperti sesuatu tempat yang sangat dalam dan juga merujuk sebagai tempat pengkebumian. Istilah yang paling tepat digunakan di dalam New Testament untuk merujuk kepada neraka ialah Gehenna dan juga Tartaros, dan juga diterjemahkan sebagai neraka. Terdapat juga banyak nama lain bagi mewakili neraka di dalam New Testament ini, seperti yang akan saya tunjuk selepas ini. Slide seterusnya. Shoo. Slide itu, bagi poin seterusnya ialah berkenaan dengan pandangan atau gambaran umum bagi neraka dalam ajaran Kristian. Menurut John F. Walwood dalam karyanya, secara umumnya terdapat 4 pandangan mengenai neraka, iaitu melalui pandangan ortodoks, pandangan metaphorical, melalui pandangan Roman Catholic Church yang menyatakan purgatory sebagai neraka, dan yang terakhir ialah neraka ini sebuah tempat yang transient dan conditional. Apa itu? Okay.
Menurut pandangan yang pertama, yakni ortodoks, mereka memahami bahawa hukuman kepada orang yang fasik adalah kekal dan akan sentiasa dihukum, bukannya bersifat menebus kesalahan, kerana di dalam Bible menggambarkan bahawa Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai kasih sayang dan juga rahmat. Jadi setiap pendosa itu akan dihukum setimpal apa yang mereka lakukan ketika di dunia dahulu. Bagi pandangan metaphorical pula, pandangan ini agak kurang spesifik dan literal berbanding dengan pandangan ortodoks sebentar tadi, tapi tetap menggunakan konsep yang sama dengan ortodoks, bahawa dosa dan kesalahan si pendosa ini tidak dapat ditebus dan dipulihkan untuk ke syurga, maka mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Pandangan ketiga ialah diambil daripada Roman Catholic Church yang dianggap neraka ini sebagai purgatory. Di dalam neraka terdapat satu ruang antechamber yang dikenali sebagai purgatory. Ia merupakan satu tempat penyucian dan pembersihan oleh Tuhan, yang dimana ia akan jadi tempat penebusan dosa dan akan diberkati oleh Tuhan sesudahnya sebelum golongan ini ke syurga. Pandangan yang terakhir pula ialah ianya sebagai satu keadaan transient atau conditional. Dengan maksud kata yang lain, bahawa neraka ini merupakan satu keadaan yang sementara ataupun bersyarat. Pandangan ini mendapat sokongan yang ramai kerana sifat Tuhan itu sendiri, yakni Maha Pengasih lagi Maha Pemberi Rahmat. Jadi selepas selesai hukuman seseorang itu di neraka, mereka ini tetap akan dimasuki ke syurga selepas itu. Di samping itu juga, bagi poin saya yang ketiga pula ialah berkaitan dengan kewujudan neraka. Menurut Anthony De Stefano dalam bukunya Hell, A Guide, terdapat 5 teori yang telah dibuat beliau mengenai kewujudan neraka dan syurga. Jom kita tengok apakah kelima-lima teori tersebut. Daripada kelima-lima teori tersebut, majoriti teologis Kristian berpendapat bahawa teori yang kelima merupakan teori yang paling tepat kerana teori tersebut amat bersesuaian dengan apa yang telah disebut di dalam Bible yang mengatakan syurga dan neraka ini sudah pun wujud tetapi terletak di alam yang lain. Untuk pengetahuan anda semua, dalam ajaran Kristian juga mempunyai konsep Judgment Day, yakni hari pembalasan seperti juga agama Islam. Setiap perkara baik maupun jahat akan dihitung ketika hari pembalasan, seperti mana termaktub di dalam Bible versi John ayat ke-28 hingga ke-29 dan juga di dalam 2 Korintian ayat ke-10. Semua manusia mesti akan berdiri di hadapan Christ untuk dihitung amalan mereka. Akan ada satu tempat yang dinamakan lautan berapi, Lake of Fire, digunakan untuk menyeksa orang-orang yang berdosa dan tidak bertaubat. Bagi hukuman yang terdapat di dalam neraka pula, bagi agama Kristian, neraka dikatakan sebagai sebuah tempat di mana orang yang melakukan dosa itu dihukum. Tetapi tujuan asas mereka bukanlah untuk menghukum, malah untuk menghormati pilihan mereka ketika di dunia dahulu. Di dalam Bible, New Testament ada menunjukkan tahap hukuman setiap para pendosa berpandu dengan amalan jahat mereka ketika di dunia. Contohnya, di dalam Bible versi Luke ayat ke-47 hingga ke-48, di mana menunjukkan tahap siksaan seseorang itu berbeza mengikut tahap dosa masing-masing. Ianya selari dengan pemberitahuan Jesus di dalam Matthew ayat ke-20 hingga 24 bahawa ketika berlakunya hari pembalasan, Day of Judgment, sesetengah hukuman manusia akan berasa mudah berbanding dengan yang lain. Tambahan pula, terdapat banyak bentuk hukuman yang dinyatakan di dalam Bible. Jom kita lihat slide yang seterusnya. Peranan pengikut agama Kristian ini sangat mudah, sahabat-sahabat semua, untuk mengelak diri mereka daripada memasuki ke neraka. Mereka hanya perlu ikuti segala ajaran Jesus Christ dan mempercayai bahawa Jesus Christ ini merupakan penyelamat bagi seluruh alam. Tuhan juga telah menjanjikan pembebasan dari neraka jika setiap manusia mengikuti dan menerima Jesus Christ, seperti mana yang termaktub dalam Bible versi John. Terdapat 3 pandangan eskatologi utama, iaitu menurut Christian theologian, pandangan ketiga sebentar tadi ditolak kerana ia amat bertentangan dengan konsep Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi akhirnya sudah sampai kita ke poin terakhir, iaitu berkaitan dengan konsep neraka menurut agama lain, yakni agama Hindu. Menurut Syamsul Kamaruddin,
Agama Hindu ini telah lama bertapak di atas muka bumi, yakni sejak zaman Veda lagi. Agama ini membawa kepercayaan bahawa Tuhan Brahman itu wujud. Penganut agama ini percaya akan teori kitaran kelahiran, kematian dan juga kelahiran semula samsara, di mana ianya bergantung pada amalan-amalan mereka, yakni karma seseorang manusia itu, agar apabila mereka dihidupkan semula, reincarnate, mereka dihidupkan dalam keadaan yang baik. Brahman, Roh Agung, menjadi isbarah Tuhan dan punya 3 sifat, yakni Brahma, yakni pencipta, Vishnu, pemelihara, dan juga Shiva, Tuhan pemusnah dan kelahiran semula. Di dalam kitab Hindu, yakni Atharva Veda, menggambarkan bahawa neraka adalah sebagai rumah-rumah yang terletak di bawah, tempat tinggal hantu-hantu atau roh jahat wanita, dan juga tempat yang ada ahli sihir. Ia juga digambarkan sebagai tempat yang sangat gelap, sahabat-sahabat semua. Secara kesimpulannya, pandangan dan pendapat agama Kristian terhadap neraka ini bermacam-macam dan tidak dapat dicapai di akal manusia. Secara asasnya, para penganut agama Kristian dan ajaran Kristian itu sendiri mempercayai adanya hari pembalasan, Day of Judgment, seperti yang termaktub di dalam Bible versi Matthew ayat ke-20 hingga ke-24. Konsep neraka di dalam agama Kristian ini agak bercelaru dan tidak tersusun, dan ini membuktikan ajaran asal telah pun diseleweng dan diubah. Selain itu, setiap manusia itu akan dibersihkan, yakni purge, dari segala dosa-dosa mereka melalui cara hukuman ataupun seksaan sebelum dikembalikan ke tempat asal yang abadi, yakni syurga. Dan akhir sekali, untuk mengelak daripada dihumbang ke neraka, pengikut-pengikut ajaran Kristian ini hanya perlu mengikut apa sahaja yang disuruh oleh Jesus Christ, kerana Tuhan telah berjanji kepada sesiapa yang mengikutnya akan diberikan jaran syurga. Okey, itu saja untuk assignment saya. Assalamualaikum semua. Untuk sekarang, kita beralih pula kepada ulasan buku ataupun artikel review. Buku yang telah saya pilih untuk dijadikan sebagai ulasan adalah buku yang bertajuk Heaven and Hell, hasil karya Emanuel Swedenborg. Jadi, bagi informasi biografi, tajuk penuh buku ialah Heaven and Hell. Penulis buku ialah Emanuel Swedenborg. Tempat dicetak adalah di United States of America di bawah Swedenborg Foundation. Tarikh mula-mula buku ini dicetak adalah pada tahun 1758, mempunyai 416 muka surat dan berharga RM57.64 jika dijual di Malaysia. Sebagai pengenalan, Emanuel Swedenborg dilahirkan pada tahun 1688, merupakan seorang saintis yang berasal dari Sweden, seorang ahli mistik Kristian, ahli falsafah dan merupakan ahli teologi yang banyak menghasilkan karya berkaitan dengan penafsiran Bible. Terdapat lebih kurang 27 buah buku ataupun karya yang tercatat dihasilkan oleh beliau, dan 18 daripadanya merupakan karya teologi. Buku yang dikaji, yakni Heaven and Hell, merupakan salah satu karya yang terbaik yang dihasilkan oleh beliau berkaitan dengan Catholic Theology. Karya yang terakhir dihasilkan oleh beliau adalah Vera Christiana Religio pada tahun 1771 ketika berumur 83 tahun. Ketika hanya berumur 11 tahun saja, Emanuel Swedenborg telah melanjutkan pelajarannya di University of Uppsala sehingga pada tahun 1709, dan kemudiannya menyambung pengajiannya ke serata negara Eropah selama 5 tahun. Selain itu, beliau juga ada mempunyai pelbagai lukisan kasar, rough drawing ataupun pelan seperti mesin terbang, kapal selam, rapid fire gun, pam udara dan banyak lagi semasa hidup beliau, atau lebih tepatnya sebelum beliau lebih terarah kepada hal-hal keagamaan. Emanuel Swedenborg juga banyak menghasilkan puisi-puisi Latin, dan setelah habis, beliau menyambung pelajarannya di serata Eropah selama 5 tahun. Seperti saya sebut sebentar tadi, beliau kembali ke Sweden dan dilantik sebagai penilai bagi Royal College of Mines sebabkan kepakaran beliau di dalam pergalian, geologi dan sebagainya. Seperti yang disebut sebentar tadi, Emanuel Swedenborg ini merupakan seorang saintis yang ternama di Sweden, dan pelbagai karya hasil pemikiran beliau disumbangkan dalam ilmu sains. Dikatakan bermulanya kebangkitan ilmu spiritual di dalam diri beliau adalah pada tahun 1743 ataupun 1744, di mana beliau membuat kenyataan bahawa beliau mengalami satu mimpi yang aneh.
Sejak daripada kejadian tersebut, Swedenborg banyak menghabiskan sisa-sisa hidup beliau dengan mengkaji isi kandung Bible, mengkaji ilmu-ilmu alam gaib dan juga menghasilkan beberapa karya teologi. Karya-karya teologikal beliau banyak dihasilkan di luar Sweden kerana untuk mengelak dirinya daripada ditangkap akibat melanggar undang-undang Sweden pada ketika itu yang melarang sebarang terbitan yang bertentangan dengan ajaran Kristian, fahaman Lutheran. Seterusnya, kita masuki kepada bahagian ringkasan buku. Buku Heaven and Hell merupakan sebuah karya daripada seorang saintis Sweden yang terkenal, iaitu Emanuel Swedenborg, yang menceritakan secara terperinci tentang pandangan beliau yang berpandukan Bible tentang hal-hal alam gaib seperti penciptaan tentang syurga, neraka dan kehidupan selepas kematian. Dalam bahagian author preface ataupun kata pengantar, penulis menceritakan tentang pemahaman beliau tentang hal-hal berkaitan dengan hari pembalasan, yakni Judgment Day berdasarkan di dalam Bible New Testament versi Matthew ayat ke-29 dan 31. Menurut beliau, hari pembalasan itu bukan pengakhiran bagi semua umat manusia kerana selepas itu setiap manusia akan mempunyai kehidupan lain, sama ada di syurga ataupun di neraka. Isi kandungan dalam buku Heaven and Hell merangkumi 3 bab. Dan di dalam 3 bab tersebut terdapat banyak subtopik yang memperincikan topik besar tersebut. Bab pertama adalah mengenai Heaven, yang terdapat sedikit saja penceritaan tentang neraka dan selebihnya adalah berkaitan dengan syurga, apa yang ada syurga dan sebagainya. Bab kedua pula adalah penceritaan tentang dunia roh dan juga keadaan kita selepas kematian. Dan bagi bab yang terakhir, iaitu yang ketiga, menceritakan serba sedikit tentang perkara yang ada di dalam neraka dan sebagainya. Seterusnya pula berkaitan dengan isu yang menarik menurut pandangan pengkaji. Antara isu yang menarik yang ingin pengkaji kupas di sini adalah dalam bab ketiga, iaitu Hell, di bawah subtopik The Lord does not cast anyone into hell, Spirit cast themselves in. Terdapat satu ayat yang menarik perhatian pengkaji, yakni Tuhan tidak mencampakkan seseorang hambanya ke dalam neraka, tetapi hambanya itu sendiri yang melakukan dengan meninggalkan segala ajaran Jesus Christ. Tuhan itu sendiri punya sifat maha penyayang dan belas kasihan, seperti mana terdapat dalam Deuteronomy ayat ketiga. Jadi disebabkan sifat-sifat Tuhan ini, tidak mungkin Tuhan sengaja mencampakkan hambanya ke neraka, melainkan untuk menyucikan, yakni purge dosa-dosa mereka sebelum dikembalikan ke tempat yang dijanjikan, iaitu syurga yang abadi. Pernyataan ini juga disokong dan terdapat di dalam ajaran Islam. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu dan disebabkan itu rahmat Allah mendahului kemarahannya. Sifat rahmat yakni kasih sayang Allah juga meliputi kepada orang-orang yang diseksa di dalam neraka. Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan Al-Rahim, Maha Penyayang, merupakan salah satu Asma'ul Husna Allah dan bukannya Al-Mu'azzib, penyeksa, dan juga Al-Mu'aqib, hukum. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hijr ayat ke-49 hingga 50, maksudnya, kabarkan kepada hamba-hambaku bahawa sesungguhnya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Selain itu, pengkaji juga ada menyatakan dalam ulasan bukunya, yakni saya, tentang menilai kekuatan, kelemahan dan sumbangan buku kepada dunia. Dari sudut kekuatan karya ini, kita dapat lihat bahawa Emanuel Swedenborg amat berhati-hati dalam menyediakan buku ini kerana informasi yang diketengahkan oleh beliau sangat terperinci mengenai syurga, neraka dan juga alam kematian menurut perspektif agama Kristian. Dalam setiap bab yang dibincangkan, pelbagai isu yang berkaitan dengan alam gaib dijawab dengan penuh ilmiah dan terperinci. Maksudnya di sini, ayat-ayat yang digunakan penulis banyak merujuk pada Bible. Secara keseluruhannya, pengkaji amat berpuas hati dan kagum dengan karya Emanuel Swedenborg ini kerana ianya bukan sahaja boleh dibaca oleh orang-orang beragama Kristian saja, tapi kita juga, setiap orang yang ingin mengkaji dengan lebih mendalam tentang alam gaib menurut perspektif penulis juga boleh baca buku ini. Selain itu, buku Heaven and Hell ini juga terdapat beberapa kelemahan yang ingin pengkaji ketengahkan.
Pertamanya, bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris yang digunakan dalam buku ini tidak mesra pengguna. Maksudnya di sini, penggunaan bahasa Inggeris yang digunakan agak tinggi dan menyukarkan kepada sesiapa yang kurang berkemahiran untuk membacanya. Kedua, terdapat juga istilah-istilah bahasa yang digunakan agak pelik dan pengkaji kurang faham, seperti gnashing of teeth, furnace of fire, where the worm does not die, dan lain-lain lagi. Jadi pengaji berharap penulis menerangkan beberapa istilah seperti itu kerana ia amat sukar. Dari sudut sumbangan pula, buku Ebenhell yang ditulis oleh Emanuel Swedenborg ini banyak memberikan sumbangan kepada masyarakat, khususnya dalam teologi Kristian. Ianya juga banyak dijadikan rujukan oleh orang luar yang ingin lebih memahami tentang teologi Kristian, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib ini. Pendedaian mengenai hal-hal berkaitan seperti syurga, neraka dan juga alam selepas kematian di dalam buku ini membolehkan pembaca yang berbeza agama dan fahaman belajar dengan lebih mendalam kerana setiap agama mempunyai berlainan pandangan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pendengar semua kerana menemani saya sehingga ke punjung, sehingga saya hilang suara. Saya amat menghargai usaha-usaha anda semua. Terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum. Bye-bye semua. Terima kasih.